Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Okey, hari ni kita nak sembang terus berkaitan dengan satu pelajaran, iaitu dalam topik dalam subjek sains tahun 3. Tajuk dia ialah sistem suria. Okey, kita akan nampak ni muka surat 115. Okey, dalam muka surat 116 dan 117 ada gambar seperti ini, iaitu dia menerangkan tentang ahli sistem suria. Okey, ahli sistem suria ini terdiri daripada 6, iaitu dekat atas ni ada tulis. Okey, kalau kita tengok dekat atas ni, sistem suria terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan komet. Okey, kita baca sama-sama. Senang sahaja, tak ada masalah. Matahari merupakan pusat sistem suria yang dikelilingi oleh ahli sistem suria yang lain. So, matahari dia ialah pusat. Sebab tu dia berada di tengah-tengah sistem suria. Okey, sebab dia ialah pusat. Okey, yang kedua, objek semula jadi yang beredar mengelilingi sesebuah planet dikenali sebagai satelit semula jadi. Bulan ialah contoh satelit semula jadi bagi bumi. Okey, bulan dan matahari bukan planet. Okey, kebanyakan murid dia akan keliru. Dia tanya, bulan ni planet ke? Sebenarnya bukan. Bulan dan matahari bukan planet, iaitu dia adalah satelit semula jadi. Okey, seterusnya kita ada asteroid. Okey, asteroid ni ialah batu yang di angkasa lepas. Kemudian kita ada meteoroid. Pelanggaran antara asteroid menghasilkan serpihan batu yang lebih kecil di ruang angkasa dan dikenali sebagai meteoroid. Okey, jelas di sini. Dan yang terakhir kita adalah komet. Itu komet. Komet ni ada orang kata tahi bintang, shooting star. Okey, macam itulah. Okey, so inilah dia ahli sistem suria yang mana terdiri daripada 8 planet. Okey, jadi untuk tajuk ini saya akan buat contoh untuk menghasilkan model sistem suria menggunakan apa yang ada di rumah. Jom kita saksikan. Caranya yang dicadangkan dalam buku teks adalah menggunakan belon. Okey, kalau kita tidak ada belon, okey, belon macam ni pun boleh dibuat di sekolah, dia akan menarik, agak sesuai untuk dibuat. Tetapi kalau kita tak ada belon ataupun kita tidak dapat menyediakan belon, kita boleh menggunakan satu bahan lain yang sesuai. Contoh, kalau kita ada kertas, kita boleh gunting kertas bentuk bulat-bulat. Ataupun tak nak gunting kertas, kita boleh buat gumpalan kertas, jadikan dia bulat. Okey, yang macam biasa kita buat gulung-gulung jadi buat bentuk bola. Okey, bulat seperti ini pun boleh kita jadikan contoh, ataupun kita gunting planet bentuk bulat seperti ini pun boleh, ataupun kita menggunakan tanah liat, plastisin yang kita ambil, kita buatkan dia seperti bentuk bulat pun boleh. Menggunakan mana-mana kreativiti ataupun barang yang sesuai yang ada di rumah. Jadi untuk hari ini saya akan menggunakan salah satu contoh, iaitu menggunakan tanah liat, plastisin. Jom tengok macam mana kita buat. Okey, ini adalah orbit yang saya lukis, yang kita menggunakan apa yang ada di rumah. Okey, jadi ini adalah lukisan orbit. Orbit ni ialah laluan planet. Okey, planet akan mengelilingi matahari mengikut laluan yang telah pun ditetapkan. Sebab kalau tak ikut laluan, planet-planet ni akan berlanggar. Konsep dia adalah macam kereta. Kereta yang tidak ikut laluan juga akan berlanggar sesama sendiri. So, kita menggunakan tanah liat. Okey, so untuk planet yang pertama, kita gumpalkan bentuk bulat dan okey, kita letakkan di orbit yang pertama. Okey, so next, kalau nak lebih menarik, kita boleh gunakan plastisin ataupun tanah liat yang pelbagai warna. Dia lebih menarik, lebih nampak menarik lah. Okey, orbit yang kedua. Terusnya orbit yang ketiga. Planet yang keempat. Planet pada orbit yang kelima. Kita tak kisah letak di mana, yang penting dia berada di orbit itu. Berada di atas lingkaran orbit ni lah. Okey, itu yang kelima. Terusnya yang keenam.
Sini pun boleh sebab dia masih lagi di dalam orbit dia. Yang ketujuh. Dan yang ke-8. Ataupun atas ni. Okey, boleh, tak masalah. Kita buat dia. Okey, ini adalah susunan planet. Kita ada 2, 4, 6, 8 planet yang disusun mengikut orbit. Okey, tugasan yang kedua. Okey, setelah kita siap membuat susunan planet, kita tak kisah kita letak planet di mana. Kalau yang ni, kita letak atas ni pun boleh. Selagi di dalam orbit, di atas orbit dia. Dan planet yang ke-7 ni. Okey. So, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah labelkan nama-nama planet ini. Kita bermula dengan planet yang paling depan. Planet yang pertama, di orbit yang pertama, kita labelkan dia adalah planet Utarid. Planet yang kedua, Zuhrah. Yang ketiga adalah planet Bumi. Planet yang keempat merupakan planet Marikh. Planet yang kelima, Mushtari. Yang keenam, planet Zuhal. Ketujuh, Uranus. Dan planet yang ke-8 ialah Neptune. Okey, jadi setelah kita melabel planet-planet ini, jadi siaplah model sistem suria kita, yang mana di tengah-tengah ini, di pusat ini adalah sebenarnya ada matahari. Matahari merupakan pusat sistem suria. Kalau ada murid tanya, cikgu kat mana bulan? Okey, bulan tidak termasuk dalam orbit planet ini. Bulan ada di dalam, ada keberhampiran dengan orbit bumi. Dia tak ada susunan dalam orbit planet ini. Okey, ini adalah susunan planet. 8 planet yang kita pelajari dalam sistem suria. Okey, yang pertama Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptune. Ada sesetengah murid yang tidak boleh menghafal susunan-susunan planet ini. Yang mana saya menggunakan satu kaedah ataupun teori untuk mencipta satu kaedah ayat yang mana memudahkan murid untuk menghafal. Okey, saya menggunakan kaedah seperti ini. Ustazah Zaharah beli mi masa Zuhur untuk nenek. Yang mana Ustazah mewakili Utarid, Zahrah mewakili Zuhrah, beli mewakili Bumi, mi mewakili Marikh, masa mewakili Mushtari, Zuhur mewakili Zuhal, untuk mewakili Uranus dan nenek mewakili Neptune. Jadi, kalaulah murid itu boleh menghafal nama planet, tidak perlulah mengingat ayat tadi. Tetapi kalau tidak dapat menghafal nama-nama planet, bolehlah menggunakan ayat-ayat tadi untuk mengetahui susunan-susunan planet yang diwakili oleh ayat-ayat tersebut. Okey, itu sahaja topik kita untuk kali ini, iaitu susunan planet di dalam sistem suria. Jadi untuk melaksanakan di sekolah ataupun di rumah, boleh menggunakan apa-apa barang yang sesuai. Sekiranya tidak ada tanah liat, boleh gunakan belon, boleh menggunakan bola pimpong, ataupun menggunakan gumpalan kertas, ataupun menggunakan kertas yang telah digunting bentuk bulat. Terpulang pada kreativiti dan keperluan barang-barang yang ada di rumah. Jadi itu sahaja untuk topik kali ini. Semoga bermanfaat. Teruskan like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.